Cubaan 1-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya. Kita masih lagi dapat menunaikan pengabdian kepadanya walaupun dalam keadaan kita masih lagi memenuhi tuntutan SOP, ya. Moga-moga kita di dalam masjid ini terhindar daripada fitnah dan terhindarlah daripada gejala yang kita memang mengharapkan supaya ada kesudahannya, ya. Dan seterusnya kita menyambung kembali kuliah maghrib membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi pada tafsir juzuk yang kedua, surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kita masih lagi belum selesai pada membicarakan pedoman dan hukum hakam yang terkandung dalam tafsir pada ayat surah Al-Baqarah ini, pada ayat 180, kalau tak silap saya 183 hingga 185 yang berkaitan dengan kewajipan berpuasa. Tafsirnya dah lama kita selesai, tetapi dalam perbahasan pedoman kepada kita dan hukum hakam tu panjang bicaranya dan kita masih menyambung, ya. Jadi kita sambung lagi, kita pada perkara yang kelima tu, yang separuh lagi tu, muka surat 181, ya, berkaitan dengan qada puasa pada perkara kelima ini, ya. Sebagai ulangannya daripada ayat 183 hingga 185 itu, yang mana menunjukkan tentang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyhur ayat ini yang menyatakan tentang apa kepada orang-orang beriman kewajipan kita berpuasa. Daripada tafsir yang telah kita ikuti sebelum ini, pedoman yang kelima tu sebahagian lagi berasaskan kepada sesiapa yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, ataupun membatalkan puasanya kerana bersetubuh pada siang hari, ya, pada pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, ya, dan juga jumhur ulama, ia wajib, ya. Kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan ataupun dia batalkan puasanya kerana bersetubuh pada siang hari, wajib membayar kafarah. Dan ini jugalah pandangan jumhur ulama. Kalau mazhab Hanafi dibolehkan, ya, bila wajib membayar kafarah itu bentuknya bagaimana? Memerdekakan seorang hamba yang beragama Islam, tetapi pada mazhab Hanafi dibenarkan jika hamba itu tidak beragama Islam. Pada Hanafi, jadi maknanya kalau dah tak ada orang Islam tapi ada hamba, ini zaman yang ada hamba dulu, sekarang dah tak ada, kan? Sekiranya tidak mampu nak membebaskan hamba, nak merdekakan hamba, maka pergi kepada perkara kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut.
Kalau tak mampu juga, maka barulah beri makan kepada 60 orang miskin. Itu keadaan turutannya. Sesiapa yang membatalkan puasa qada atau bersetubuh ketika sedang berpuasa qada, maka ia tidaklah dikenakan kafarah. Itu dah jelas sebelum ini, saya dah terangkan, ya. Jadi kalau dia sedang qada puasa, sebab dia qada bukan bulan Ramadan, dia tentu qada selepas Ramadan. Jadi bila Ramadan ni, kita sedang berpuasa Ramadan ni, memang tak boleh kita bersetubuh di siang hari. Tak bolehnya itu sebab pemberatan dia, kafarah dia itu berat juga. Tak ada hamba yang nak dimerdekakan, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu 60 orang miskin. Tapi kalau dia puasa qada, wajib juga puasa qada ni, tapi bukan bulan Ramadan. Dia batalkan dengan cara bersetubuh, tetapi tidak kena kafarah yang berkaitan dengan bebaskan hamba, ataupun dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Tidak tertakluk Ramadan. Itu yang kata Ramadan tu bulan kita bersabar, bulan kita, ya, kena kuat ketabahan kita. Tengok aja isteri tu, siang lah, malam tu tak ada larangan, siang. Ya. Baik, daripada itu, ya, saya tak lanjutkan pada perkara yang lain itu sebab dah diterangkan sebelum ini, ya. Cuma dia berdasarkan dalil-dalil tu, ya. Malah sesiapa yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan disebabkan penyakit, ya, kemudian kerana dengan penyakit itu dia meninggal dunia, mati, ataupun dia bermusafir, bukan sakit, dia musafir, tapi dalam perjalanan musafir meninggal dunia, maka keadaan itu menyebabkan tidak menjadi tanggungannya lagi. Tuntutan qada itu tidak lagi sebab dia dah meninggal dunia. Jangan kita klaim, jenazah ni dia tak tunaikan qada ni, kita kena usahakan supaya dia bayar denda, kafarah. Macam mana? Dia dah tak ada. Sesiapa yang mati sebelum selesai qada puasa, ia tidak boleh digantikan oleh orang lain, ya. Kalau menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, seseorang itu tidak boleh berpuasa untuk seseorang yang lain. Wala tadhiru waziratun wizra ukhra. Itu perbahasan pertama dia. Nanti kita lanjutkan, ya, sebab orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Ini selalu sangat kita jadikan hujah dalam perkara-perkara lain. Kau tanggunglah dosa, ya. Contohnya, kalau anak melakukan, anak yang sudah baligh, anak yang sudah dewasa, anak yang sudah menanggung sendiri kefarduan, dia sendiri tanggung kewajipan dan dia sendiri tanggung dosa. Anak melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, maka orang pun cakap, kau bapak kau pun sama nanggung dosa dia buat tu, katakan. Tak ada kena-mengena. Kalau dia ada kaitan pun, kalau maksiat itu minum arak, kalau maksiat itu berzina, kalau maksiat itu buat jahat, buat jenayah, buat sebagai-bagainya, si ibu dan ayah ni dia suka, dia reda, dia benarkan. Tak apa, kau buatlah nak, ayah suka kau buat macam tu, dia khabar macam tu. Dia menanggung dosa dari segi bukan dosa orang tu buat perkara tu, anak tu buat. Dia menanggung dosa kerana dia reda kepada perbuatan itu. Dosa dia kerana apa? Dia suka, dia tak tegur, dia tak tegak, dia tak dakwah. Jadi dia dosa kerana tak tegur tu, bukan dosa anak dia buat jahat tu dia pun tanggung sendiri. Ataupun tak apalah nak ayah tanggung dosa kau tu, katakan. Tak ada. Memang kita ditanya, Ahmad, kau sudah akan menegur anak kau? Masa di dunia dulu, sudahkah kau menegur anak kau? Saya sudah tahu, katakan.
dia tanggungjawab tegur itu. Tapi kalau dia jawab tak ada, saya tak peduli, tak ada, saya nak tegur dah, maka kamu sebagai, kalau ayah ketua keluarga, sebagai wali dan sebagainya, tapi dia tidak menegur, maka dosanya di atas dasar dia tidak menegur itu, sebab itu menjadi kewajipan dia. Itu yang dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra dalam surah Al-An'am, ataupun dalam dalil yang lain pada surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahawa seseorang itu hanya diganjari menurut apa yang diusahakannya. Kita buat benda baik, kitalah dapat pahala tu, itulah dapat pahala tu. Tapi kalau orang lain itu dia menyumbang juga, maka dia dapat pahala pada dia menyumbang itu. Dia dapat pahala pada dia menolong itu. Dengan kadar dia menolong itu, dia dapat pahala yang setimpal. Jadi begitulah. Ataupun dalam ayat yang ini, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, setiap orang hanya membebankan dirinya sendiri saja. Jadi setiap orang mukallaf ini dia sendiri tanggung segala-galanya. Ya. Cuma yang kita kata apabila ada kaitan, contohnya suami isteri. Isteri itu ada perkara-perkara yang dia buat tu tidak menepati syarak. Suami tak tegur langsung, suami tak buat apa. Jadi dosanya kerana dia tak buat apa tu, bukan dia tanggung dosa isteri tu. Kalau dia bersubahat, dia tanggung dosa bersubahat. Dia tanggung dosa bersubahat. Dia bukan menanggung dosa isteri dia. Ya. Kalau dia tak pernah didik isteri dia perkara baik, sehingga isteri dia terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan mungkar sebab suami tak pernah didik langsung, maka dia dapat dosa kerana tak pernah didik tu. Sebab tu tanggungjawab dia. Diperkuatkan lagi dengan hadis Nabi, ya, muka surat 181 tu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadun an ahadi wa la yasumu ahadun an ahadi walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin mudan min hintati. Seseorang tidak boleh menunaikan solat untuk orang lain, kata Nabi, atau berpuasa untuk seseorang yang lain, tetapi ia boleh memberi makan untuk kafarah orang lain setiap hari secupak gandum kepada orang miskin. Yang boleh dibuat ialah menunaikan kafarah, denda itu. Jadi bukanlah maknanya dia menanggung dosa ataupun dia menanggung perbuatan ibadah orang lain itu. Tapi ada perbahasan dia di mana masanya yang kena tunaikan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sekiranya seseorang itu mati selepas dia berupaya untuk qada puasa ni, dia berupaya buat, tapi dia tak sampai buat lagi, meninggal dunia sebelum buat qada itu, maka apa keadaannya? Wali disunatkan berpuasa untuknya. Dengar tu, disunatkan. Termasuklah waris, kerabat yang paling hampir lah. Kalau mak bapak, tentulah anak disunatkan. Dia tak sompek qada. Memang mak bapak ni mampu qada, cuma dia tak sompek buat. Sebelum buat tu dah meninggal, dia mungkin tunggu masa yang sesuai. Jadi sunat saja, tuntutannya sunat. Justru itulah lebih diyakini untuk membebaskannya daripada kewajipan itu, daripada berfikir buat tak buat, tak lopeh mak saya ni kata. Sunat, hukum dia sunat. Sunat, tidak wajib. Kemudian termasuklah juga puasa nazar.
Nazar pun wali boleh menunaikannya, waris ataupun keluarga terdekat ini boleh menunaikannya bagi pihak orang berkenaan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, sesiapa yang meninggal dunia tetapi berhutang puasa, wajib maka walinya, warisnya bolehlah menunaikan puasa qada itu bagi pihaknya. Berhutang puasa wajib, maka barulah ditunaikan untuk ahli waris dia itu. Hadis ini juga menyebut secara umum. Hadis ini yang di atas ni tadi, dia menyebut puasa itu secara umum. Hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain oleh Imam Muslim juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumun nadhrin, ibuku meninggal dunia walhal dia belum menyempurnakan puasa nazarnya. Nazar ya, ni nazar. Puasa nazar ni wajib. Afa asumu anha, adakah aku boleh berpuasa bagi pihaknya? Qala ra'aiti law kana ala ummiki dinun faqadaitihi, adakah lalu Nabi pun bertanya kepadanya, jika ibu kamu berhutang, ya, dan kamu menjelaskan hutang itu, apakah dikira melangsaikan hutangnya? Nabi buat satu-satu persoalan supaya dia berfikir. Nabi ni kebat. Dah lama dah Nabi ni buat soalan kebat. Kebat ni kemahiran berasaskan aras tinggi yang dalam periksa sekarang lah. Ya, kebat ni sebenarnya masa dulu lagi dah ada, tapi tidak dinamakan kebat ni. Maknanya anak-anak kita sekarang ni kalau dia menjawab soalan dalam matematik ke, dalam sejarah ke, dalam bahasa Melayu ke, dalam pendidikan Islam ke, dia ada aras soalan itu, kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, contohnya kalau sejarah ni kita tahu belajar fakta, tentang fakta sejarah. Contohnya Tunku Abdul Rahman telah memperjuangkan kemerdekaan. Fakta tu semua tahu. Tiba-tiba soalan tu keluar, sebagai seorang pelajar sekolah, bagaimana anda menghayati dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh Tunku Abdul Rahman? Pelajar kena fikir jawapan. Sebabnya dia pergi soalan tu kepada dirinya sebagai seorang pelajar, dengan sejarah yang dia tahu, fakta Tunku Abdul Rahman dulu berjuang macam mana sampai mereka. Lalu dia nak pindahkan dengan pandangan dia, macam mana dia nak pertahankan kemerdekaan. Maka itulah dikatakan soalan aras tinggi tadi, kebat. Jadi anak ni kalau belajar sekarang ni, dia bukan sekadar menghafal saja, tapi dia boleh mengolah dengan pemikiran dia sendiri. Sebab nanti bila dia terjun dalam masyarakat, dia tahu apa dia nak buat. Ini dia menghafal aja masa sekolah, bila dia keluar bekerja, satu apa pun dia tak tahu. Itu satu hal juga. Itu yang sampai tahap macam itu. Tapi budak kata susah. SPM tahun 2021 ni format baru soalan. Tu kan cikgu kan, format baru. Berasaskan kepada KSSM. Saya bagi maklumat sikit lah, kurikulum standard sekolah menengah. Kalau sekolah rendah, kurikulum standard sekolah rendah. KSSR sambung ke menengah, KSSM. Dulu KBSM, kurikulum bersepadu. Dia taklah banyak larinya, masih ada lah lagi kurikulum yang lama tu masuk. Tapi format peperiksaan itu pun ada perubahan, dan dia lebih banyak soalan-soalan menuntut pelajar ini berfikir. Barangkali kerana memikirkan lemah bona budak kita ni berfikir. Lemah dia berfikir. Kadang-kadang soalan matematik tu dia tidak dengan fakta nombor je, 2 campur 1 campur 3 campur 4. Itu mudah. Tapi dia bagi dalam
Ahmad ada 20 biji kuli, adik dia beli 20 biji kuli, 10 hilang dalam perjalanan, tinggal 10. Kakaknya jumpa 50 biji kuli. Nak kira macam mana tu? Kalau senang-senang dikira semua, 20 campur 20 campur 50, yang 10 hilang tu kira juga kau. Itu yang kata nak tengok budak tu fikir tak. Soalan matematik berayat macam itu. Itu dikatakan kebat. Jadi saya maklum supaya tuan-tuan tahu anak cucu ni macam mana. Baik. Kena lulus matematik. Nak mohon untuk memohon menjadi anggota polis, mesti lulus matematik. Sekarang ni lulus matematik. Apa ingat polis tak buat kira ke kerja dia? Sebab saya dapat tahu ada seorang yang saya kenal, dia tak lepas dokumentasi, dia tak lepas. Kali pertama bila tengok matematik tidak lulus SPM, maka yang lulus itu lepas. Jadi dia kena masuk ke temuduga yang kedua dengan membawa keputusan matematik PT3 PMR. Jadi nak jadi anggota polis sekarang kena ada kelulusan matematik. Itu nak tingkatkan kualiti lah. Maknanya kalau dia dengan PMR itu, dia mungkin tak dapat jawatan yang pangkat tinggi dulu lah. Sekarang ni nak SPM tuan-tuan. Sebab tu kita selalu nasihatkan anak cucu kita ni belajar, ambil PSO. Ambil PSO tu, lulus pula yang wajib tu, sejarah dengan BM tu. Kalau tak lulus tak dapat sijil. Tak lulus BM dengan sejarah, tak ada sijil. Dia dapat penyataan keputusan saja. Warna pun kuning. Sijil yang sah ada kelulusan ni, BM-nya lulus, sejarahnya lulus, warna biru. Kan? Lepas tu kalau dia dapat 3 kredit lagi pelajaran, 3 kredit, matematik kredit, sains kredit, bahasa Inggeris kredit, kata dia memang boleh minta masuk ke IPT ni. Layak minima dia. Jadi ini kita war-warkan untuk anak kita. Jangan anak kita tertinggal. Jangan anak kita tertinggal. Baik. Kita masuk balik kepada puasa ini. Jika ibu kamu berhutang dan kamu menjelaskan hutang, apakah dikira kamu telah melangsaikan hutangnya? Maka jawab wanita itu, ya. Lalu Nabi pun berkata, berpuasalah bagi pihak ibu kamu untuk menggantikan puasanya, iaitu puasa nazar tadi. Nazar ni kalau tak sempat kerabat kita, memang kita ni kena gantikan. Sebab itu nazar. Nazar ini hukumnya memang wajib. Sebab itu nazar ni biar benda yang betul, benda yang elok. Jangan kita nazar yang bukan-bukan. Dan kita bernazar ni boleh atas sebab apa pun. Andai kata kita bernazar, Syekh, kalau COVID ni memang selesai, hilang COVID ni tak ada lagi, saya bernazar nak puasa 7 hari berturut-turut. Bila berlaku saja COVID ni sembuh semua, tak ada dah, kira tiap-tiap hari dah tak ada, kosong aja, maka dah kira selesai lah tu COVID tu. Maka dia kena bersedia, dia kena ingat balik nazar dia tu, nak puasa 7 hari berturut-turut, dia kena buat. Dan nazar ini sunat disegerakan kalau dia tak tetapkan masa. Kalau dia tetapkan masa, lepas haji habis ni pengumuman Perdana Menteri mengabarkan tak ada lagi COVID, besoknya tu saya puasa 7 hari berturut-turut, katakan, dia kena buat. Besoknya tu dia kena puasa, sebab dia dah tetapkan macam tu bunyi ayat nazar dia. Kalau umum tak boleh, tapi dalam pada itu dia tak sampai buat, tak sampai. Sebab tu nazar ni kalau boleh biar ada saksi. Bila ada saksi ni, kalau benda berbangkit, selesailah. Kau dengar sini, atuk ni bernazar, cucu dia dengar, kau lah satu-satu cucu yang ikut style atuk, katakan. Nak harap cucu lain kan tak ada dia pedulikan atuk dah, katakan. Maka cucu yang ini kono perhatikan betul apa nazar dia tu, puasa 7 hari, katakan. Besok bila dia meninggal, maka cucu inilah ngabarkan atuk dia bernazar, kan? Dia bernazar. Dia khabar je, bukan dia suruh saya puasa, katakan. Abah kena puasa, katakan. Dia suruh abah puasa. Kau cucu kesayangan atuk, kau lah puasa, kau nak suruh abah dia, katakan. Dah bertolak-tolak macam tu, katakan. Waris yang terdekat untuk ayah ni memanglah anak.
Lain dah cucu tu abah, tak apa abah, bab puasa tu saya selesaikan, saya kelokaikan, abah relax aja katakan. Tak apa. Maknanya nazar itu diselesaikan. Dalam segi hukumnya itu adalah hutang. Nazar ini menjadi hutang kalau belum selesai. Kemudian perkara yang keenam dalam rumusan hukum daripada tafsir ayat 183 hingga 185 ni, menurut pendapat yang lebih kuat lagi bersandarkan sanad-sanad yang sahih, iaitu pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan pada ayat 184, bagi orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, maka wajiblah ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Dia keputusannya apa? Pendapat yang paling kuat, ayat ini tidak dimansuhkan. Maknanya bila tidak dimansuhkan, masih terpakai sampai sekarang. Ayat ini masih tetap hukumnya. Ayat tidak mansuh, hukum pun tidak mansuh. Dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, ada ayat-ayat yang sudah dimansuhkan, ada hukum yang sudah dimansuhkan. Ayat yang sebenarnya turun 6,666, semua main angka 6, betul. Tapi yang tertulis sekarang ini 6,236. Mana pergi yang lain beratus-ratus yang tak ada tu? Kerana ayat itu sudah dimansuhkan dan tidak ditulis dalam mushaf Al-Quran. Ada ayat yang mansuh itu ditulis lagi, tapi ada yang tidak ditulis. Yang tidak ditulis ini di mana nak rujuk? Akhirnya dapat dalam hadis-hadis Nabi. Nabi menyatakan begini ini ayat ni. Maka para ulama dia kaji. Oh, ini ayat dah mansuh. Contohlah ada ayat tentang penyusuan bayi. Ayat yang pertama turun dulu, menyusu bayi ni sehingga 5 tahun, berhenti menyusu. Itu ayat yang pernah turun, tapi ayat itu mansuh, digantikan selama 2 tahun. Jadi bila 2 tahun putus susu. Bayangkan kalau hukum itu masih berjalan, hukum tentang menyusukan bayi selama 5 tahun. Kalau berjalanlah sampai sekarang hukum tu, bayangkan 5 tahun taraf apa budak sekarang ni. Tadika 5 tahun dah pergi prasekolah dah. Bila pergi prasekolah, emak yang hantar pergi sekolah. Masa tu dia meragam nak nenen. Apa macam mengamuk berguling dia dekat tu, dekat kelas. Bila mak dia hantar ke kelas, lepas tu dia berguling nak cucu, nak nenen kata. Bayangkan, bodoh dah wajib. Maka hikmah itulah Allah mansuhkan ayat itu, gantikan dengan ayat 2 tahun. Jadi 2 tahun memang munasabah. Walaupun 2 tahun tu dah boleh berlari, tapi masih nenen kan. Cuma sekarang ni kita faham lah, ibu bapa, ibu-ibu ni ramai berkojo kan. Cuti dia 3 bulan saja, dia sampai nenen 3 bulan katakan. Lepas tu dah susu botol dah katakan. Lama-lama sampai darjah 1 pun nak botol lagi. Kan? Baik, itu contohlah bagi nak memperkukuhkan penjelasan tentang ayat mansuh dan juga hukum ini. Jadi ayat dan hukum ayat 184 ni surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan tidak berdaya untuk berpuasa ini, maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin, masih lagi terpakai sampai sekarang. Bagi mereka yang tidak berupaya untuk berpuasa, seperti seorang tua yang uzur, mereka mestilah membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Jadi benda uzur ini dia bukan satu ketetapan bila tua je uzur. Ada orang tua yang gagah kan. Tun Dr. Mahathir tak nampak pun uzur, gagah ya lagi. Contoh. Tapi orang yang paling tua di Negeri Sembilan, tak silap saya, yang baru-baru ni meninggal kan, soldier, nama Ujang, yang sama-sama perang dengan Lieutenant Adnan. Masa tu dia tengok macam mana Jepun dah memang kira nampaklah nak kalah tu kan. Dia memang berjuang bersama Lieutenant Adnan. Cuma bila
dia mengambil pendekatan dalam keadaan dah huru-hara tu, dia melarikan diri. Tengah-tengah perang tu nampak dah kalah, ya. Lieutenant Adnan pun dah kena, ya. Akhirnya dia melarikan diri. Dia memang tahu setiap cerita Lieutenant Adnan tu, peristiwa di Bukit Candu tu, Bukit Candu ya. Dia sangat tahu cerita tu. Dan dia meninggal usia 99. Kita pun tak tahu orang ni 9 apa. Dan dia dikebumikan di kubur Camp Garrison dan meninggal sebab COVID. Dia masuk tu kena COVID. Dia sebenarnya sakit tua lah, tapi pesakit sebelah tu COVID. Jadi jangkit dekat dia. Akhirnya meninggal. Ialah atas apa, manusia dia kena COVID. Maknanya kalau sekadar sakit tua dia barangkali boleh bertahan lagi. Andal betul dia. Saya pun baru tahu sebab saya jumpa wartawan dan dia pernah menemu bual Ujang ni, pun tunjuk gambar Ujang tu pakai songkok, gambar dia di Temu Ramah, nampak steady lagi. Cuma saya dapat maklumat kuburnya di Camp Podixon itu agak jauh daripada orang lain sebab kes COVID lah. Jadi diberi penghormatan, ya? Sebab keluarga ialah peringkat cicit-cicit dah rela lah, maknanya sebab dia pejuang tanah air, dikebumikan dia. Ada setengah tu nak dikebumikan di kampung aja, tapi di sana lah sebagai penghormatan. Jadi kalaulah kerabat dia, anak cucu dia dengar kisah, barangkali banyak kisah-kisah yang kita tak tahu dia bersama Lieutenant Adnan tu macam mana. Kan Jepun marah bona Lieutenant Adnan ni, tak cukup kawan tu dah mati kena tembak, disimpan dalam guni, digantung dekat pokok. Asalkan tentera Jepun nampak dia pun cocok sampai dah nak hancur mayat kawan tu. Ya ini sepatutnya generasi muda ni dia kena tahu ni sejarah ni. Macam mana masa perang Jepun tu British lari lintang pukang, orang kita kau depan. Orang kita pertahankan tu. Orang Inggeris tak ada. Kapal dia 2 buah repulse dengan apa tu, tenggelam. Bunyinya inilah kapal yang hebat. Sekejap dia Jepun kojo kan. Itulah askar Melayu diraja. Saya bukan naikkan semangat Melayu ni, pejuang dulu tu. Ya. Sebab tu kita kena hargai. Hargainya apa? Ya, dengan cara paling tidak pun doa lah. Kalau tak gamar bona cerita perang ni, cerita perang Lieutenant Adnan ni tak gamar pun paling tidak doa kan lah. Ya. Ada lagi penghormatan. Baik. Jadi maknanya bagi yang uzur ini, maka ia gantikan dengan fidyah, memberi makan seorang miskin. Dia dah tak berdaya, nak qada pun dia tak berdaya. Puasa wajib pun dia dah tak berdaya, nak qada pun dia tak berdaya. Tu yang ganti dengan fidyah. Dalam konteks keupayaan berpuasa ini sebenarnya dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, orang sihat yang bermukim. Dia sihat dan dia bermukim, dia tinggal di situ. Mereka ini apa? Wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib berpuasa. Dan kalau dia tinggal pada bulan Ramadan tu, wajib dia qada. Kategori yang kedua, konteks yang dikatakan orang berupaya ni apa? Orang yang sakit dan yang bermusafir. Mereka diharuskan tidak berpuasa jika mereka memilih tidak berpuasa. Kalau mereka tidak berpuasa, wajib qada. Ini pada keadaan mereka sakit dan memilih untuk tidak berpuasa, wajib qada bila masa mereka tidak sakit dan tidak musafir. Kategori yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa dan boleh menyebabkan mudarat. Bila dia berpuasa, dia lemah, dia makin lemah. Bila makin lemah, dia pun tak terdaya katakan. Itu kategori dia kena bayar fidyah. 3 keadaan. Terus puasa, mesti puasa, wajib. Yang kedua, boleh memilih tidak berpuasa tapi wajib qada. Yang ketiga, dia tidak ada peluang memilih lah, dia memang tak boleh puasa, maka dia wajib kena bayar fidyah. Jadi banyak kira-kira itu. Jadi jangan dia secara mudah saja, saya nak pilih tak nak puasa lah, saya bayar fidyah. Tapi dia berlari boleh li. Berlari boleh li. Bukan tak ada orang dah pencen dia berlari steady je. Tengok pagi-pagi dia berjogging. Tiba-tiba bila bab puasa, saya kalau puasa saya memang tak terdaya katakan. Berlari terdaya macam mana? Kan?
Contohlah dengan. Dan menurut pendapat yang paling kuat ataupun rajih ini, ayat di atas merangkumi juga kepada golongan perempuan yang hamil dan juga menyusukan anak. Dalam keadaan dia hamil dan menyusukan anak, selagi tidak mudarat, dia boleh berpuasa, puasalah. Tapi kebiasaannya begitulah. Ya? Yang mengandung di awal-awal mengandung tu, kalau tak ada masalah silakanlah. Kalau dah di ujung-ujung mengandung tu, dia tak boleh. Kalau puasa tak boleh. Itu pilihlah. Dia tidak berpuasa, tapi dia wajib qada bila dia sudah melahirkan anak. Termasuk golongan wanita yang hamil dan menyusukan anak. Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang perempuan hamil dan wanita penyusu anak yang takut puasa akan memudaratkan diri sendiri ataupun anaknya, ya. Maka Hasan Al-Basri menjelaskan, mana ada kategori sakit yang lebih payah daripada itu. Mana dia kategori yang lebih payah lagi sakit daripada perempuan yang mengandung dan menyusukan anak ni? Dia bimbang keselamatan diri dia dan anak. Mereka hendaklah berbuka dan menggantikannya dengan qada. Hasan Al-Basri lebih berpendapat, kata tak payahlah perempuan ni poso, tapi dia wajib qada. Jangan maknanya nak juga poso, katakan. Dibenarkan. Itu pandangan Hasan Al-Basri. Dan alim ulama bersepakat mengatakan bahawa orang tua yang uzur dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh diwajibkan membayar fidyah. Wajib bayar fidyah itu. Kadar makan 1 hari untuk seorang miskin. Kadar 1 hari itu ikutnya berapa? Ya. Mungkin RM10 ke untuk kadar sehari. Botol ke dapik RM10. Bajet, nasi bajet sekarang pun RM4 katakan. Katalah sarapan mungkin RM2 boleh dapat, ataupun RM3 lah senang. RM3, RM5 makan tengah hari. Makan malam kan mungkin RM5. 3, 5, 5, 3 boleh ringgit sehari macam. Yang boleh konyang sehari dengan 3 boleh ringgit. Yang cukup lah, maknanya menu dia tu cukup. Jangan nasi kosong ya. Sekadar nak hilang lapar, nasi kosong dah. Tak boleh macam itu. Makanan ruji memang nasi, tetapi kita Malaysia ni biasa makan nasi ada lauk, ada sayur. Konon ni 9 tak ada cili api. Ya. Langsung dia tak ada nak makan. Saya kalau tak ada podeh ni tak ada lah. Tak sah saya jadi orang ni 9 kalau tak ada masak lemak cili api, dia khabarkan. Ya. Tu contohlah. Dia ada orang macam tu tuan-tuan, tak ada masak lemak cili api, tak menurih batu makan ni katanya, kan? Baik. Masuk isyak tuan-tuan. Kita habiskan perkara yang ke-6 ini. Jadi fidyah itu wajib bagi orang perempuan yang hamil dan menyusukan anak pula. Ini pandangan para ulama lagi. Pada mazhab Hanafi, mereka hendaklah qada puasa tanpa perlu bayar fidyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka kena qada puasa, lepas tu bayar fidyah jika bimbangkan kesihatan anak saja. Itu banyak kaitnya tu. Ya, pandangan ini berbeza-beza. Sebab para ulama menyatakan bahawa orang yang tua, uzur dan sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia bayar fidyah saja, wajib. Tapi bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak, pada mazhab Hanafi, qada sahaja, tak payah fidyah. Hanafi mudah, satu tu aja, qada. Tapi pada mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, mereka ni maknanya perempuan yang menyusukan anak yang hamil ini, dia kena qada puasa. Tapi dia kena tambah, jika dia bimbang pada kesihatan anak dia saja, dia kena tambah fidyah. Tapi kalau dia sekadar diri dia sendiri saja, cukup qada. Tapi bila melibatkan aku bimbang pula kesihatan anak, maka dia kena tambah dengan fidyah. Jadi kita mazhab apa? Syafi'i. Inilah keadaan dia. Jadi tuan-tuan kena sampaikan dekat anak cucu perempuan, anak perempuan, cucu perempuan kita, kalau keadaan macam ni, kalau ditanya macam mana hukum ni tok, kata, saya takutlah anak saya ni bila tengah musuh ni, takutlah anak saya ni takut cicit atuk ni, kata. Peringkat cucu dia kata,
Kan tak apa-apa jadi kat cicit kan. Atuk juga nanti. Atuk memang kelas dah ada cucu ada cicit lagi kata kan. Atuk belajar kata kan. Kau kena qada, kau kena fidyah. Sebab kau bimbang keselamatan tu anak kau tu. Cicit atuk kata kan. Ya. Macam tu sendiri, macam tu sekali. Tetapi mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki, dia berbeza-beza tu. Fidyah dan qada hanya wajib kepada wanita menyusu anak sahaja. Yang hamil tidak. Menurut mazhab ini, perempuan hamil pula tidak wajib fidyah. Jadi ada 3 kumpulan tu. Hanafi sahaja pendapat dia berbeza, Syafi'i dan Hambali satu pendapat lagi, Maliki satu pendapat lagi. Jadi maknanya bagi Syafi'i dan juga Hambali ni tadi, kalau kalau dia menyusukan anak ataupun dia hamil tapi dia tetap ada bimbang pada anak, itu yang kena fidyah dan juga qada tu. Tapi kalau mazhab Maliki ni tadi sekadar menyusu saja, hamil tidak termasuk. Dia menyusu saja, sama ada dia bimbang ke dia tidak bimbang dekat anak dia, menyusu saja, dia kena qada dan dia kena fidyah. Ya, ini sebagai nak maklum lah. Sebenarnya mudahnya kita pegang dalam mazhab Syafi'i, tapi jika ada perlu sedikit makluman. Dan akhir sekali, kadar fidyah ini kalau menurut kadar fidyah, kalau Imam Hanafi dia kata setengah gantang sama dengan 2 cupak gandum ataupun senggatan kurma atau bali. Tapi kita ikutlah ukuran kita. Menurut jumhur ulama, secupak makanan asasi penduduk tempatan bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kita makanan asasi ialah beras, kita bukan gandum. Jadi makanan asasi kita, sesiapa yang secara sukarela melakukan lebih daripada apa yang dituntut, sama ada dengan memberi makan lebih daripada seorang miskin, membayar fidyah itu lebih daripada kadar yang telah ditetapkan, ataupun menggantikan puasa di samping membayar fidyah, maka itu adalah lebih baik baginya sukatan 1 cupak menyamai 675 gram, tak sampai pun 1 kilogram. 1 gantang menyamai 2751 gram. Jadi maknanya kalau kita pilihlah nak buat lebih tadi, fidyah ada tetap kadar dia, tapi kita nak bagi lebih. Katalah tadi RM13 untuk seorang miskin, untuk seorang makan, kita bagi nilai RM20 tarawih, tak ada salah, tak ada masalah. Moga-moga itu menjadi lebih baik dia di sisi Allah. Ya. Kurang jangan. Lebih tak apa. Kan? Kita kadang-kadang bila kita bagi duit, kira kalau lebih pulang balik katakan. Tak cukup jangan minta. Tu yang kadang-kadang poning tu. Aduh, atuk ni macam nak kira macam tu katakan. Biasanya tak cukup minta. Kalau lebih ambil. Best lah atuk ni katakan. Tak cukup minta, lebih ambil lah katakan. Kan? Berdoa dia, atuk bagilah lebih, atuk bagilah lebih katakan. Jadi itulah beberapa perbahasan, walaupun 1-2 perbahasan dia dapat dinyatakan, tapi sebab dia panjang, banyak pendapat-pendapat. Dalam tafsir Al-Munir ini, bila pada pedoman ini, Wabah Az-Zuhaili dia alim 4 mazhab. Dalam masa yang sama dia lebih cenderung kepada Hanafi. Tetapi bila dia datang Malaysia, dia ikut Syafi'i. Ni orang alim, dia tak berkelahi. Yang gambar berkelahi ni kita. Kau ni apa ni? Tak ikut sunnah katanya. Macam-macam dituduh. Jadi moga-moga kita dapat perhatian pada perkara ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara yang seterusnya nanti, pada siri yang akan datang. Segala yang baik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohon keampunan daripadanya. Saya lupa tuan ada tahlil. Tahlil ringkas je lah. Saya nak berhenti awal betul tadi. Tuan-tuan kena bagi peringatan kat saya sebenarnya. Kita buat tadi ringkas. Ila hadratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiram khususan al-marhumah Nik Khalisah binti Nik Mustafa
Masyaallah kiram. Al-Fatihah.